innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yakinlah kesunyian tidak berkekalan dan ia hanyalah penghalang perjalanan. Khemah-khemah penginapan pasti akan dilihat dan penyambut-penyambut tetamu pasti keluar. Pasti keluar mengucapkan selamat datang dan alangkah gembiranya ketika dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuniku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya perjalanan kita untuk sampai kepada Allah ataupun disebut usul ilallah, sampai kepada Allah, kita kena menghadapi berbagai-bagai rintangan, kesusahan, kadang-kadang didatangkan kehinaan, azab, musibah dan sebagainya. Namun demikian, di sebalik kesusahan itu maka ada kebaikan di sisinya, yakni di sisi Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan kita mengharungi jalan makrifat kepada Allah, mencari Allah Ta'ala sehingga rasa kasih, rindu, cinta kepada Allah, sehingga mampu meninggalkan maksiat dan tubuh badan merasa kuat untuk melakukan ibadat. Lalulah kita kadang-kadang berada dalam keadaan kesunyian. Kita sunyi, orang tidak bersama dengan kita. Dan kadang-kadang perjalanan yang kita lalui itu perjalanan yang tidak dilalui oleh orang lain. Hati kita sibuk berzikir, orang lain tidak begitu. Hati kita memikirkan tentang akhirat, orang lain mungkin memikirkan tentang dunia. Jadi kadang-kadang hati kita sunyi. Walaupun kita sunyi tidak bersama dengan orang lain, tetapi sebenarnya kita bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi kesunyian itu tidak berkekalan. Akhirnya dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah bersama dengan Allah, maka datang hatinya tenang. Lalulah dia akan dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala menyambutnya, para malaikat menyambutnya selepas daripada dia mati. Dan begitu juga apabila sahaja dia ini berjumpa dengan Allah, dia akan dapat melihat bahawa satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, lalu dia merasa sangat gembira. Susah kita duduk atas muka dunia, yang paling susah ialah kita kena berusaha. Sebenarnya kesusahan ataupun penderitaan adalah disebabkan kita berjauhan dengan Allah. Maka kita sebenarnya kena cari jalan kepada Allah. Kita kena menempuhi jalan untuk berjumpa ataupun untuk mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka bahagialah orang yang duduk di atas muka dunia, dia mengenali Allah, dia mencapai makrifat kepada Allah. Maka celakalah, binasalah, rugilah orang yang duduk di atas muka dunia terkapai-kapai, maknanya teraba-raba mencari jalan ataupun tidak berjumpa jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibelenggu dengan nafsu. Derita manusia ni dibelenggu dengan nafsu. Maka dengan sebab itu hati dia tidak akan tenang. Hati manusia tidak tenang. Jadi hari ini kesimpulan yang kita dapat lihat bahawa manusia duduk dalam kegelisahan, tidak tenang, adalah kerana hatinya tidak bebas ataupun hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesiapa yang bersama dengan Allah, maka dia ini akan mencapai ketenangan dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Bila dia berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala memberi kebaikan kepadanya. Dia pun berkata, alangkah baiknya kalaulah ahli keluarga aku mengetahui bagaimana Allah Ta'ala mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tingkat orang yang sampai kepada Allah berbeza maqam, berbeza kedudukan, berbeza himmah, semangat yang ada pada mereka. Seseorang itu tidak akan mampu buat amal ibadat kecuali dengan ada himmah. Apa makna himmah? Dengan ada semangat yang ada dalam hati. Kalau orang tu tak ada semangat dalam hati, dia kata dia nak taubat, nak tinggal maksiat, tak akan berjaya dia meninggalkan maksiat, kerana tidak ada himmah. Himmah ini semangat yang kuat, cita-cita yang kuat. Maknanya, maka dengan himmah yang ada,
dengan cita-cita yang ada di dalam hati mereka, dia akan bergerak sampai kepada Allah. Maka semakin tinggi hemahnya, semangatnya kepada Allah, semakin tinggilah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sampai kepada Allah, dia mengikut maqam-maqam yang tertentu, mengikut kedudukan-kedudukan yang tertentu. Ada orang sampai pada Allah dengan sebab musibah. Dalam musibah ni menyebabkan dia sampai dengan Allah. Dia sabar, dia duduk dalam musibah pun dia sabar, dia taat kepada Allah. Allah Ta'ala tarik dia sampai pada Allah. Ada orang dia sampai dengan cara ibadat banyak-banyak. Dia kurang musibah tapi ibadat dia banyak, sembahyang banyak, baca Quran banyak dan sebagainya, sampai dia kepada Allah. Ada orang sampai kepada Allah dengan cara akhlak aja. Ibadat tak banyak tapi cukup baik dengan orang, jaga dengan orang, tidak mengkhianati orang, dia jaga lidah dia daripada menyakiti hati orang, sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sampai pada Allah dengan perasaan kasih dia. Dia kasih kepada gurunya, dia kasih pada ibu bapanya, guru dia kasih kepada dia, ulama-ulama kasih pada dia, lalu sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sampai kepada Allah dengan khidmat. Dia suka khidmat pada orang, dia suka khidmat pada ulama, dia suka khidmat kepada orang yang lebih tua padanya, sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi zahir. Adapun dari segi batin dia, ada dikatakan dalam perjalanan menuju Allah, ada di antara mereka yang sampai kepada peringkat wahdatul af'al, kesatuan perbuatan dengan Allah Ta'ala. Ni jangan salah faham. Wahdatul af'al bukan bermakna perbuatan dia tu dia ni mengambil perbuatan Allah Ta'ala, tidak. Tapi dikatakan bahawa dengan secara zauq, maka perbuatan dia dengan cara zauq dan juga syuhud. Syuhud ni memandang Allah, zauq ni merasai akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa dia ini tidak melihat kecuali melihat Allah, sehingga kan dia tak rasa dah. Kalau dia merasakan dia boleh angkat tangan, dia tak sembahyang. Dia duduk, dia serah pada Allah, sehingga kan dia mengangkat tangan itu daripada Allah. Allah Taala beri dia mengangkat tangan itu, sehingga kan dia betul-betul serah kepada Allah Taala. Maka dia ini duduk di dalam af'al Allah. Duduk di dalam af'al Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan tidak dia melontar, tetapi yang melontar itu Allah. Tidak dia berjalan kecuali yang berjalan itu Allah. Bukan Allah Ta'ala berjalan, bukan Allah Ta'ala melontar ambil batu, begitu tidak. Dia sudah tidak merasai langsung tentang af'al dia. Dia tidak merasakan dia ini ada af'al. Dia tidak merasakan dia ini ada perbuatan, tetapi dia telah melihat semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia bergerak satu jari pun dia melihat perbuatan Allah, maka dia sudah tenggelam di dalam af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan diri dan juga orang lain semuanya fana. Dia tak nampak dah perbuatan orang lain. Dia tak nampak dah perbuatan orang lain. Dia maknanya Allah Taala uji macam mana pun dia sudah melihat ini perbuatan Allah. Tak ada perasaan dah, tak ada apa dah. Yang dia melihat semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Maka dia mengecapi firman Allah, dia memahami firman Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melontar, bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar, tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar. Kalau dia merasa dia ni melontar, sabit dia lontar je, orang tu kena atas kepala tadi, jatuh rebah, melihat diri dia, dia tidak wahdatul af'al lagi. Dia tidak fana dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dia masih fana dengan perbuatan dia, tenggelam dengan perbuatan dia. Orang yang sampai kepada Allah, dia duduk dalam perbuatan Allah. Dia sudah melihat Allah. Melihat Allah. Tidak yang dia lihat hanya Allah saja. Baik dia bergerak, baik dia tidur, semuanya dia lihat. Ini daripada af'al Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mencapai makrifat. Kita ni tak sampai lagi makrifat kalau kita nampak diri kita. Kalau kita rasa bijak ni, bijak akulah bijak. Sabit aku beri pandangan macam ni, orang tu jadi gini. Jadi dia nampak diri dia tu, dia tidak mencapai makrifat lagi. Orang yang mencapai makrifat, dia tenggelam dengan af'al Allah. Semuanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan dia mengikut perbuatan Allah, dan Allah Ta'ala mengikut perbuatan dia. Apa maksudnya? Bukanlah dikatakan bahawa Allah Ta'ala ikut dia itu Allah Ta'ala bergantung dengan makhluk. Tidak.
Sehingga kan kadang-kadang kalau dia kata macam tu, jadi macam tu. Macam kita beritahu ada wali Allah Ta'ala yang dia mengatakan bahawa di dalam air itu ada ikan. Setiap tempat yang ada air itu ada ikan. Anak murid dia kata dalam airnya tak ada ikan pun, dalam kelapa tak ada ikan pun. Tapi bila dia ambil buah kelapa tadi ataupun buahnya, dia pun belah buahnya, ternyata ada ikan. Ternyata ada ikan. Seolah-olah Allah, apa yang dia kata begitu berlaku. Kerana dia tidak bercakap semua dalam af'al Allah. Kalau kita boleh kata tersalah, sebab kita ni duduk dalam diri kita lagi. Tapi orang yang duduk dalam af'al Allah ini semuanya melihat perbuatan Allah. Sedikit pun dia tidak melihat dalam perbuatan dirinya sendiri. Ini dikatakan bahawa orang yang tenggelam dengan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ada seorang yang bernama Mansur Al-Hallash. Mansur Al-Hallash ini, dia ini orang yang mabuk dengan Tuhan, mabuk dengan Allah. Dia sudah tidak melihat Allah, bahkan dia melihat diri dia itu Allah. Bukan dia kata dia Allah tu dah. Kalau ikut orang syariat, kata kafir dia. Dia kata apa? Dia kata anal haq. Al-haq ni merujuk pada Allah. Al-haq ni ada dua makna. Satu makna al-haq ni benar, yang benar. Satu lagi al-haq ni merujuk kepada Allah Ta'ala. Jadi anal haq, aku Allah, aku Tuhan. Guru dia Syekh Junaid Baghdadi, di antara guru dia, dah marah dia. Kamu jangan cakap sesuatu perkataan yang boleh menyebabkan timbul fitnah pada orang lain. Tahan, kamu tahan. Tapi dia sampai satu peringkat, bila dia bercakap sampai kepada dia kata ana Allah, ana haq, aku Tuhan. Jadi menyebabkan timbul fitnah ramai kepada orang ramai. Dan dua orang kata anal haq. Satu Al-Mansur Al-Hallash, dua Ash-Shibli. Shibli kata Al-Hallash mengatakan ana al-haq dihukum bunuh. Tapi Shibli mengatakan anak al-haq tidak dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab Al-Hallash ini orang yang alim, orang yang bijak, orang yang alim. Maka dilihat dia seorang yang alim. Ash-Shibli ni dia memang mabuk semua. Memang mabuk, dilihat Shibli orang yang gila. Jadi Shibli dilihat seperti orang gila. Jadi bila Shibli kata saya Tuhan, saya Allah sebagai contoh, maka orang tak layan dia, orang gila, biarlah tak layan. Ya betul, dia gila. Gila dengan Allah. Dia sudah mabuk dengan Allah. Al-Hallash dia mabuk dengan Allah. Tapi orang tak kata dia orang bijak, dia orang hebat. Ramai anak murid dia bila sampai satu peringkat, datang zaud. Bukan dia mengata dengan dengan dia merasakan memang dia itu Tuhan, itu memang kafir. Tapi ini duduk dalam fana dengan Allah. Dia sudah fana dengan Allah, lalu dia kata anal haq, aku Tuhan. Bila dengar macam tu terkejutlah orang ramai. Shibli tu Syekh Junaid Baghdadi panggil dia marah. Jangan kamu kata macam tu. Dia tak tahan awak macam mana, dah dia dalam mabuk tak tahan. Orang kalau mabuk tak tahan, dia tepik seorang diri tengah jalan raya tepik. Maknanya lepas cakap dia gembira sangat, dia tepik seorang diri. Maknanya dah mabuk dah lalu dah. Maka tak tahan dia. Satu hari Syekh Junaid kata, aku telah bermimpi, kalau tak silap bermimpi, ada sekeping papan. Dekat papan tadi itu telah dicemari dengan darah. Dan darah itu adalah darah kamu. Maknanya kata Syekh Junaid Baghdadi, aku telah bermimpi melihat sekeping papan, dan papan itu telah dicemari oleh darah. Darah itu adalah darah Al-Hallash, Mansur Al-Hallash. Kata Mansur Al-Hallash, itu bermakna kamu akan mencabut pakaian kesufian kamu, dan kamu akan memakai pakaian ulama syariat. Katanya anak murid dia kepada Syekh Junaid Baghdadi. Sehinggalah satu peringkat, bila dia mengeluarkan perkataan bahawa dia ini Tuhan, anal haq, maka timbul masalah, dikira ini ulama yang sudah menyeleweng. Bila dalam keadaan macam itu, raja ketika itu, pemimpin ketika itu telah memanggil ulama-ulama syariat, memanggil ulama-ulama. Maka ulama telah menghukum dia ini adalah kafir, sesat lagi kafir. Al-Hallash, Mansur Al-Hallash.
Dia sudah kafir. Maka raja tadi bila dapat keputusan fatwa mengatakan dia kafir, raja tadi tidak mahu hukum. Aku tidak mahu menghukum kecuali aku nak dengar fatwa daripada guru dia sendiri, Syekh Junaid Baghdadi. Tengok apa kata Syekh Junaid Baghdadi. Maka dihantar surat kepada Syekh Junaid supaya Syekh Junaid memberi jawapan. Al-Mansur Al-Halas ini kafir ke tak kafir? Itu je jawapan dia. Kafir ke tidak kafir? Maka Syekh Junaid tidak jawab soalan tadi. Tak jawab soalan tadi, tidak jawab. Satu surat tak jawab, tulis lagi surat yang kedua. Hantar surat, beri jawapan. Mansur Al-Halas ini kafir ke tidak kafir? Beri jawapan. Jawapan yang kedua, surat kedua tak jawab juga. Tulis lagi yang ketiga, tak jawab. Sampai ke 6 surat sampai. 6 keping surat, tak jawab juga 6 keping surat. Ini yang terakhir, surat yang ke-7. Yang ke-7. Kalau tidak mungkin Junaid Baghdadi mungkin dihukum ke macam mana? Junaid Baghdadi ni mengikut petunjuk Allah, berdoa pada Allah, biar Allah Ta'ala beri keputusan macam mana. Lalu pada surat yang terakhir itu, Syekh Junaid Baghdadi pergi menyampaikan fatwa dia. Kali ini Syekh Junaid Baghdadi tidak memakai pakaian sufi. Benar kata Mansur Al-Halas. Mansur Al-Halas kata itu bermakna kamu akan mencabut pakaian sufi kamu. Lalulah Syekh Junaid dia pakai, ada pakaian biasa dia, boleh jadi pakaian jubah syariat, ulama-ulama syariat. Lalu dia mengatakan bahawa kalau dari segi hukum syariat, Al-Halas mengatakan dia Tuhan, maka hukum dia adalah kafir dan boleh dibunuh. Tetapi kalau dari segi hukum tasawufnya, hukum ilmu dari segi ilmu kesufiannya itu, dia itu diserahkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kata Syekh Junaid Baghdadi. Maka bila keluar fatwa macam tu, orang pun nak bunuh dia. Keluar fatwa daripada guru dia dan ahli sufi juga. Tapi ahli sufi tak pakai pakaian sufi, dia pakai pakaian biasa saja, ataupun pakai ulama syariat, pakai ketika itu. Lalulah Syekh Junaid Baghdadi ni lah beri jawapan. Raja tak ada terima jawapan Syekh Junaid tadi. Bila terima jawapan tadi Syekh Junaid, lalulah ditangkapnya Mansur Al-Halas. Bila ditangkap, Mansur Al-Halas minta sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Bila sembahyang 2 rakaat, lepas sembahyang 2 rakaat, dia pun berdoa. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku dapati bahawa mereka semua ingin membunuh aku disebabkan aku ini cinta padamu. Dan aku minta padamu, ya Allah, engkau ampunkanlah mereka semua. Al-Halas dia doakan keampunan kepada orang yang hukum dia. Engkau ampunkanlah mereka itu semua. Andai kata engkau bukakan mereka sebagaimana engkau bukakan aku, nescaya mereka itu tidak melakukan aku sebegini. Dan seandainya engkau tidak buka kepada aku sebagaimana yang telah engkau buka, nescaya aku tidak dihukum begini. Tetapi inilah keputusan engkau, inilah takdir engkau, inilah ketetapan engkau, dan aku suka dengan apa yang kau tetapkan. Lalulah dalam keadaan macam tu, Mansur Al-Halas pun pergi menyerah diri. Maknanya memang dia kena tangkap. Akhirnya dia dipancung. Dipancung. Bila dipancung, darahnya menitik atas papan. Papan yang guru dia cakap dah, aku telah bermimpi bahawa ada papan itu dicemari oleh darah, menitik atas papan. Dan katanya di papan itu tertulis kalimah La ilaha illallah. Ini darah orang yang hati sudah berzikir dengan Allah Ta'ala. Jadi ini orang yang sudah sampai kepada Allah dengan cara sampainya, dengan cara dia tenggelam dengan sifat Allah, tenggelam dengan af'al Allah. Kata Tuan Guru Hajilah, masa saya belajar kitab hikam dulu, dia kata orang macam Halas ini, kalau tunjuk kambing pun dia kata Allah. Tak ada riwayat dia kata kambing itu Allah, tapi kata Tuan Guru tu, orang macam Halas ini kalau ditunjuk kambing pun dia kata Allah. Maka dia segi hukum zahirnya memang dia ini kafir, kerana menyamakan Allah dengan binatang, dengan makhluk. Tetapi dia sebenarnya tidak melihat dah kepada makhluk, dia melihat kepada Khalik yang menjadikan dia, kerana dia orang yang sudah sampai kepada Allah. Satu ketika saya tanya kepada Syekh Rahimuddin,
Apa hukum orang yang mengatakan halas itu kafir? Halas itu kafir. Apa hukum? Kata Syekh Rahimuddin, umpamanya begini. Ada satu istana, dalam istana tu ada raja. Raja kata pada seorang, kamu boleh jumpa aku bila-bila masa saja. Boleh jumpa aku bila-bila masa. Maka orang ini di sisi raja dia memang dekat dan dia boleh jumpa bila-bila masa. Kemudian raja tadi beritahu pada jaga, jangan bagi orang masuk. Kata raja kepada jaga. Lalu sampai satu ketika orang yang diizinkan tadi, orang yang diizinkan masuk, dia nak masuk, jaga tak bagi masuk. Jaga tak bagi masuk, pengawal tak bagi masuk. Maka akhir kali pengawal tengok, kalau orang ni masuk juga nanti dia engkar perintah raja, maka dia bunuh orang tadi. Dia membunuh orang tadi. Itu gambaran halas. Halas ini dia dengan Allah tak apa, dia kata dia Tuhan, bukan bermakna dia mengaku dia Tuhan. Tapi orang yang membunuh dia tidak salah kerana dia melihat zahir. Sebab tu ada orang mengatakan halas ini gila. Ada orang mengatakan halas ini kafir. Ada orang mengatakan al-halas, maksud al-halas ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mencapai makrifat kepada Allah. Jadi perjalanan orang yang sampai kepada Allah taala banyak jalan, tapi antaranya orang yang sudah wahdatul af'al, wahdatul sifat dan seumpamanya, ataupun dia panggil wahdatul syuhud dan sebagainya. Mereka duduk dalam keadaan kesatuan dengan Allah. Masuk kesatuan dengan Allah ni bukan dia jadi Allah, tidak. Dia sudah tidak lagi memandang zatnya, dia hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Lalulah dia orang yang mencapai zauqiyah ataupun syuhud kepada Allah, hanya memandang Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah dia itu melontar ketika dia melontar, tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia nak berperang. Bila dia nak berperang, bilangan dia 313 lawan dengan 1000. Kalau ikut akal kalah, ikut akal kalah, ikut logik kalah kita. Maknanya. Tetapi mereka pergi. Kenapa? Kerana para sahabat ini sudah tidak memandang kepada kekuatan makhluk, tapi memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar-benar kenal Allah. Sebab tu orang yang kenal Allah tidak rasa gelisah, tidak rasa susah hati, bahkan hatinya tenang kerana dia bersama dengan Allah. Halas di hadapannya, maknanya pedang yang akan memancungnya, dia tetap tenang dengan Allah kerana dia benar-benar mengenal Allah. Dia orang yang mencapai makrifat kepada Allah. Maka jalan seseorang itu untuk sampai kepada Allah Ta'ala berbeza kedudukan dia. Ada orang yang sampai kepada duduk di dalam perbuatan Allah, melihat dalam perbuatan Allah. Lalu apa yang berlaku, musibah yang berlaku ini melihat perbuatan Allah. Kita ni lihat gua perbuatan Allah tapi puas mengamuk. Maknanya bila saja orang ambil barang kita, orang curi barang kita, mengamuk, marah kita. Ni masa orang dak pakai, orang begini-gini, habis dah. Sebulan depan baru tahu takdir Tuhan, kita terima belaka. Allah Ta'ala takdir dah, barang kita hilang. Ini bukan orang syuhud dengan Allah ni, atau nampak. Inilah kita, orang yang mencapai makrifat, hati tenang. Dia sudah melihat itu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melihat itu, dia itu bukan buat-buat, bukan dengan perkataan, tapi dengan zauqiyah. Dengan perasaan dia, dengan memandang dia, dengan merasai bahawa dia ini dekat dengan Allah Ta'ala. Satu ketika saya tanya dengan seorang syekh, bagaimana seorang itu nak mencapai tauhid syuhudiyah pada Allah? Tauhid syuhudiyah ni iaitu tauhid yang memandang Allah dalam perbuatan Allah, melihat dalam perbuatan Allah. Lalu apa yang berlaku, musibah yang berlaku ini melihat perbuatan Allah. Kita ni lihat gua perbuatan Allah tapi puas mengamuk. Maknanya bila saja orang ambil barang kita, orang curi barang kita, mengamuk, marah kita. Ni masa orang dak pakai, orang begini-gini, habis dah. Sebulan depan baru tahu takdir Tuhan, kita terima belaka. Allah Ta'ala takdir dah, barang kita hilang. Ini bukan orang syuhud dengan Allah ni, atau nampak. Inilah kita,
Orang yang mencapai makrifat, hati dia tenang. Dia sudah melihat itu di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia melihat itu, dia itu bukan buat-buat, bukan dengan perkataan, tapi dengan zauqiyah. Dengan perasaan dia, dengan memandang dia, dengan merasai bahawa dia ini dekat dengan Allah Taala. Satu ketika saya tanya dengan seorang syekh, "Syekh, bagaimana seorang itu nak mencapai tauhid syuhudiyah pada Allah?" Tauhid syuhudiyah ni iaitu tauhid yang memandang Allah. Kita buat apa-apa kita nampak Allah. Kita tak nampak kita lagi. Hari ni kita nampak kita lagi. Macam mana nak mendapatkan tauhid syuhudiyah? Kata syekh itu, dia mengatakan bahawa seseorang itu kena membanyakkan cahaya dalam hati. Membanyakkan cahaya dalam hati. Dengan cara macam mana? Membaca Al-Quran itu mendatangkan cahaya. Berzikir mendatangkan cahaya. Hadir dengan hadir majlis-majlis orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang soleh mendatangkan cahaya, mendatangkan ketenangan. Menziarahi makam-makam awliya itu mendatangkan cahaya di dalam hati manusia, sehinggalah dia itu mencapai maknanya mencapai makrifat kepada Allah, pengenalan ataupun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu peringkat orang yang sampai kepada Allah. Ada di antara mereka yang sampai kepada peringkat wahdatus sifat, yang ini melihat kepada sifat Allah serta zauq, serta syuhud, dengan merasa dan juga syuhud memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidak mereka kehendaki kecuali dikehendaki oleh Allah. Ini orang yang sampai wahdatus sifat, kesatuan sifat dengan Allah. Dia sudah tidak memandang lagi sifat dia, tetapi memandang sifat Allah. Sebab tu kita ni duduk dalam syirik sebenarnya. Duduk dalam syirik. Kalau seorang itu makan obat, dengan obat dia makan obat, dengan obat tadi dapat sembuhkan penyakit, lalu dia melihat obat inilah yang menyembuhkan, maka duduk dalam syirik. Sebab tu kita ni kena keluar daripada kesyirikan kepada Allah. Dalam satu kuliah, Syekh Rahimuddin yang mengatakan bahawa manusia yang beriman itu kebanyakan mereka itu duduk dalam syirik kepada Allah, sehinggalah dia keluar daripada kesyirikan. Jadi nak mencapai, nak keluar pada syirik ini kena mencari makrifat pada Allah, sehinggalah dia tenggelam dengan sifat Allah, bukan tenggelam dengan sifat dia sendiri. Orang yang tenggelam dengan sifat dia akan dihenggap penyakit ujub. Ujub, merasa megah diri, merasa dirinya hebat. Itu bermakna dia tenggelam dengan sifat diri dia. Tapi kalau dia tenggelam dengan sifat Allah, dia tak rasa apa-apa, semuanya daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan sesuatu, dia tak tu. Tidak akan melakukan kecuali ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi namanya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini, dia ini panglima perang. Dan bila saja dia menjadi panglima perang, dia berjaya dapat membuka negara Islam, sehinggalah dia pergi satu tempat, dia minta kepada orang tadi, orang yang berada di situ, di negara itu, di tempat itu, agar beriman dengan Allah. Lalu orang tu tanya mengenai ajaran yang dia bawa, iaitu ajaran Islam. Dia pun cerita dapat daripada Muhammad, dia pun cerita ajaran Islam, dia cerita tentang Allah Ta'ala. Lalulah orang-orang itu kata, kalau benarlah sebagaimana yang kamu kata tadi, kata Khalid Al-Walid tadi, lalu dia cabar Khalid Al-Walid. Apa dia cabar? Dia cabar Khalid Al-Walid minum racun. Kita tak tenggelam dalam sifat Allah. Kita takut, maknanya lalu dia cabar. Jadi Khalid Al-Walid ini dia melihat tidak akan berlaku sesuatu, tidak akan berlaku sesuatu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Lalu Khalid Al-Walid menerima tawaran tadi, agar orang tu kata kalau dia Khalid Al-Walid ni, dia boleh minum racun. Kalau dia membuktikan bahawa Tuhan dia benar-benar berkuasa, minum racun tak jadi apa-apa, kalau begitu dia sanggup beriman. Khalid Al-Walid ambil racun minum. Maka setelah dia minum, tak ada apa-apa kesan. Tidak berlaku apa yang dia kehendaki kecuali daripada Allah Ta'ala berlaku. Dia minum, mulai-mulai ada sihat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak mereka kehendaki kecuali mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ini orang yang tenggelam dalam sifat
Allah Ta'ala. Akhirnya Khalid Al-Walid tengok orang tadi tetap pertama beriman, memerangi orang tadi, sehinggalah ditakluknya, diluaskan negara Islam, keluasan Islam. Jadi nak beritahu apa dia orang-orang yang macam ini, orang yang mencapai makrifat kepada Allah. Yang pertama, dia tenggelam dalam perbuatan Allah. Yang kedua, dia tenggelam dalam sifat Allah Ta'ala. Dia tak nampak sifat Allah Ta'ala itu ilmu. Dia tak nampak ilmu dia, dia nampak ilmu Allah. Sifat Allah Ta'ala itu berkuasa. Dia tak nampak kuasa dia, dia nampak kuasa Allah. Tak nampak kuasa Firaun hebat, tapi Nabi Musa tak pernah tunduk kepada Firaun. Kuasa Namrud itu hebat, Nabi Ibrahim tidak pernah tunduk kepada Namrud. Bahkan Allah Ta'ala itu berkehendak berkuasa, tapi Nabi Ibrahim tetap bersama dengan Allah. Dia lemparkan dalam api pun tak jadi apa-apa. Kenapa? Kerana duduk di dalam kehendak Allah. Ini orang yang telah mencapai maknanya makrifat kepada Allah. Mereka mengecapi makna hadis kursi. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi. Maka apabila aku menyintainya, apabila aku kasih kepadanya, aku menjadikan pendengaran yang dia mendengar dengannya. Akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Bukan Allah Ta'ala jadi telinga dia, tak. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, akulah pendengaran dengannya. Dia tidak mendengar kecuali apa yang diperdengarkan oleh Allah. Dan dia tidak merasa dia mendengar, tetapi dia melihat itu sifat yang Allah Ta'ala pinjamkan pada dia, ataupun sifat itu sifat Allah, tidak ada apa pun. Sebab itu dalam Tauhid, kalau kita cakap sifat melihat, sifat melihat ini dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang digambarkan ataupun yang disandarkan kepada makna. Mendengar sebagai contoh, melihat basar, mendengar. Kita mendengar dengan telinga, dengan ada kegendang, dengan ada suara. Dan pendengar kita terbatas. Ada mic dengar lah, tak ada mic tak dengar, tak apa. Maknanya ada terbatas. Tapi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala mendengar juga. Dan kalau Allah Ta'ala mendengar, macam mana mendengar? Ada telinga tak? Tak ada. Ada suara tak? Tak. Tidak bersuara Allah Ta'ala mendengar. Dan ada jarak tak? Tidak ada jarak. Allah Ta'ala mendengar. Dah macam mana dia mendengar? Dari segi makna Allah Ta'ala mendengar. Tapi macam mana mendengar, wallahu a'lam. Maka kita sandarkan kepada makna. Itu dia bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Maka Allah Ta'ala itu mendengar. Bila Allah Ta'ala itu mendengar, itu sifat Allah. Sifat kita, kita tidak mendengar. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu tuli. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu peka. Maka tuli, peka itu sifat kita. Sifat kita. Jadi sifat kita ni, kita kena melihat bahawa kita ini tidak ada sifat kecuali daripada sifat Allah. Tapi masih lagi melihat sifat kita, masih lagi kita rasa sombong dengan kita, maka ini dikira orang yang terhijab dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Maka orang yang sudah sampai pada Allah, dia terbuka hijab ni, baru dia merasa tidak ada apa yang ada, hanya dia. Ya, melihat bukan daripada dia, daripada Allah. Mendengar daripada Allah. Ini orang yang sudah tenggelam dengan sifat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, aku menjadi telinganya, bukan jadi telinga, aku jadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku penlihatannya yang dia melihat dengannya. Kadang-kadang wali-wali Allah ni maksiat lalu depan mata tak nampak. Kita tak lalu pergi nampak dah. Kita tak lalu pergi nampak dah, jauh nampak dah. Dia lalu depan mata tak nampak. Tidak nampak, dia lalu depan mata pun tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup pandangan dia. Maknanya dia akan melihat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala suruh lihat benda molek, benda molek. Allah Ta'ala suruh dengar benda molek, benda molek. Kadang-kadang benda tak molek, tak dengar langsung. Ini yang dikatakan bahawa orang yang telah mencapai makrifat kepada Allah, sehingga kan dia telah merasai ataupun duduk di dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga merupakan satu peringkat usul sampai pada Allah. Mungkin kita tak tahulah sampai ke dari mana. Kalau sampai, hanya kita serah pada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang meningkat
sehingga sampai kepada maqam fana fi zat. Ini fana fi zat lah yang berlaku pada Mansur Al-Halas. Maknanya fana fi zat. Dan lalu dia menyaksikan sifat segala sesuatu berlawanan dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Cahaya keyakinan melimpah-limpah dan lisan halnya berkata, wujudi an ariba anil wujudi bima yabdu alayya minasyuhudi. Kewujudanku adalah satu gaib daripada wujudku. Aku tidak wujud, yang wujud adalah Allah. Padang guna ayat ni. Maknanya telah hilang diri. Ingat dulu ada seorang ulama Aceh, orang panggil dia Syekh Abu Ya Amwal Wali. Jadi bila dia kata tidak ada wujud diri, diri kita tak wujud, yang wujud adalah diri Allah. Maka yang kamu bergerak, yang kamu mengangkat barang itu bukan kamu angkat, yang angkat itu Allah. Maka diri kamu itu tidak wujud. Lalu bila dia kata macam tu, tidak wujud diri, tidak ada wujud diri, yang ada hanya Allah. Lalu sebahagian daripada orang mengatakan dia sesat. Dia sesat. Memang bicara sufi ni payah nak faham. Memang payah nak faham. Kerana kedalaman tauhid dia dengan Allah. Bila dia tauhidnya dengan Allah, betul-betul duduk dengan Allah, sampai pada satu peringkat dia sudah fana. Fana ni binasa yang lain, hanya nampak Allah. Nampak Allah Ta'ala. Lalu dia menyaksikan segala sifat sesuatu berlawanan dengan kewujudan Allah Ta'ala. Yakin, cahaya keyakinan melimpah-limpah dalam lisan halnya, seolah-olah berkata, kewujudan aku adalah gaib daripada wujud aku. Maknanya aku tidak wujud. Yang aku wujud ni sebenarnya tak wujud. Tidak ada yang wujud. Dengan syuhud yang nyata ke atas diri aku, dengan aku memandang kepada Allah Ta'ala. Syuhud ni memandang Allah. Bila memandang Allah, tak ada diri kita. Hilang diri kita, tak ada. Jadi semuanya duduk di dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengejapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qala asy-sya'ir kalimatul labid alla ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilun. Kalimah yang paling benar yang dikatakan oleh penyair ialah kata-kata labid. Labid kata apa? Dia mengatakan bahawa ingatlah, segala yang sesuatu selain daripada Allah itu batil, semua batil belaka. Semuanya adalah batil belaka. Makna batil apa? Segala yang ada sesuatu di atas muka bumi itu semuanya binasa. Dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kan kita tengok bayang-bayang tu batil lah. Tengok bayang-bayang, ada bayang-bayang, maka bayang-bayang tu batil itu. Itu bayang-bayang, tak ada apa-apa. Yang ada objek itu je, yang bayang-bayang tu. Yang kita tengok Fata Morgana itu batil kan? Fata Morgana kita tengok, kalau kita berjalan di tempat yang panas, kita tengok tengah padang macam ada air saja. Cuba duduk di situ, pergi kat situ, ada tak? Tak ada. Itu batil belaka kan? Yang kamu lihat itu batil sebenarnya. Kan kamu mimpi itu batil semuanya. Mimpi macam-macam, mimpi jadi raja boleh mimpi. Boleh terbang, ada boleh terbang. Duduk dalam rumah kau terbang. Oh sedap boleh terbang. Tengok-tengok atas katil je. Kejut-kejut atas batil. Kan batil itu batil. Itu gambaran orang sufi melihat. Kalau dia ada harta, dia tak nampak harta. Bukan aku, Allah Ta'ala belakang. Mana begitu? Inilah Nabi Allah Sulaiman, bila harta dia banyak, kerajaan dia besar, dia punya pengaruh hebat, kemudian semuanya tunduk kepada dia. Bila ditanya kepada Nabi Allah Sulaiman tentang kerajaan dia yang begitu besar, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur." Ini adalah kelebihan Allah. Tak ada hak aku pun, hak Allah. Allah Ta'ala nak menguji aku, sama ada aku syukur ataupun kufur. Kerana yang ini bukan hak aku belaka, semua hak Allah. Batil. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu batil. Yang kekalnya, yang kekal itu Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Maka demikianlah, kita mengejar sesuatu yang kita tidak akan miliki, ataupun kita mengejar sesuatu yang binasa. Ini orang yang terhijab, tidak mencapai di akan makrifat kepada Allah. Orang yang mencapai makrifat kepada Allah, semua dia melihat sifat Allah. Semuanya melihat sifat Allah.
Ketika Nabi Sulaiman datang dengan kerajaan dia, kerajaan Nabi Allah Sulaiman besar lagi. Tak ada kerajaan yang dapat mengandingi kerajaan Nabi Allah Sulaiman di atas muka bumi. Nabi boleh minta, tapi Nabi tak mahu minta kepada Allah. Nabi boleh minta. Nabi kata kalau dia minta boleh, tapi dia tidak mahu minta kerajaan. Beri pada Nabi Allah Sulaiman saja. Dan maka tidak ada kerajaan yang lebih besar pada Nabi Allah Sulaiman. Lebih pada terapit iring lagi. Maknanya lebih daripada polis, lebih pada terapit lagi. Ini segala binatang-binatang terbang mengiringi dia. Habis binatang, habis jin-jin pun dah habis. Angin-angin pun ikut dia belaka. Ini Nabi Allah Sulaiman. Lalu orang kata hebat Nabi Allah Sulaiman, orang puji. Kata Nabi Allah Sulaiman dengan ucapan zikir itu lebih baik daripada apa yang aku ada hari ini. Apa yang Nabi Allah Sulaiman ada hari ini, dengan kerajaan besar ke, dengan pengaruh hebat ke, dengan harta ke, dengan pengikut, kata Nabi Allah Sulaiman, satu zikir itu lebih baik daripada apa yang ada pada Nabi Allah Sulaiman. Menandakan apa? Sedikit pun dia tidak melihat kepada apa yang ada, tetapi melihat kepada apa yang ada di sisi Allah. Ini orang yang mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan orang sufi untuk sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, mereka menjadikan penghulu sekalian yang wujud dan imam sekalian yang bertakwa, Sayyiduna Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Ahli-ahli sufi menjadikan Rasulullah itu contoh ikutan. Maka ahli sufi tidak terpisah daripada mencintai Nabi, tidak terpisah daripada mengikuti perjalanan Nabi, tidak terpisah daripada hati yang bertaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan ahli sufi. Kalau dia itu melalui perjalanan ahli sufi tapi tak cara ke Nabi, itu bukan perjalanan dia. Lalu dikatakan bahawa menjadikan Nabi contoh ikutan dan ketua kepada mereka semua. Bahkan dia melihat kepada perjalanan Nabi. Ada ahli sufi yang diberi karamah, kehebatan-kehebatan. Ada orang tanya, ustaz, nak tanya sedikit ustaz, betul ke orang-orang ahli sufi ni boleh tengok orang? Mana boleh tengok, boleh baca orang? Tak nafikan, tapi ahli sufi tak ada masa nak baca orang. Bukan kerja dia tu, mari baca, bukan. Hanya ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan-kelebihan pada orang-orang yang tertentu. Namun demikian, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mungkit Minal Dhalal, kalau kamu melihat seseorang itu, walaupun dia boleh terbang atas udara, berjalan atas air, kamu tidak boleh mengatakan dia itu wali Allah Ta'ala lagi. Sehinggalah kamu melihat perjalanan dia, adakah bertepatan dengan perjalanan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata kita ahli sufi tak apa, langgar syariat, itu bukan. Bukan. Perjalanan Nabi, ahli sufi ini ikut perjalanan Nabi dari segi akhlak, dari segi adab, dari segi amal ibadat. Maka demikianlah yang mereka menjadikan Nabi itu contoh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ilahi, bila Rasulullah wafat, baik masa zaman Nabi ada khabar tak? Tauhid, fiqh, tasawuf, tak ada. Tapi Nabi ada sebut Al-Islam apa dia? Al-Iman benda apa? Al-Ihsan tu benda apa? Itulah tauhid, fiqh, tasawuf. Lalu dikatakan bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ilahi, maknanya setelah Rasulullah wafat, mereka tetap mengikuti metod yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang menjadikan Rasulullah itu rujukan, ikutan, qudwah hasanah. Inilah dia tasawuf, duduk pada Nabi. Tasawuf ini duduk pada Nabi, dan segala ilmu-ilmu Islam duduk pada Nabi. Maka tidak patut kalau dikata tasawuf itu, tapi dia itu jauh dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat. Bila Nabi wafat, nak ikut siapa? Nak ikut siapa bila Nabi wafat? Ikut sahabat Nabi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni ikut habis Nabi. Sehingga kan kata Aisyah, aku dapati bahawa tidak ada sunnah yang kamu tak buat kecuali semua kamu buat. Ini Rasulullah, ini Abu Bakar yang mengikuti sunnah Nabi. Katanya Aisyah, ada orang yang pengemis yang dia Nabi beri makan, tu pun dia ikut kok, buat kok beri makan pada pengemis. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi dengan Sayyidina Abu Bakar ini, dia membawa perjalanan akhlak Nabi, ibadat macam Nabi, ibadat ikut Nabi, akhlak ikut Nabi. Maknanya segalanya dia mengikuti Nabi sehingga dikenal As-Siddiq, dan juga sahabat-sahabat yang lain
Dari situlah ulama-ulama mendapati perjalanan-perjalanan tasawuf ataupun sufi mengikuti perjalanan yang dibawa oleh Nabi melalui sahabat tabi'in sampai kepada mereka dipanggil pewaris Muhammadiyah. Lalu dikatakan bahawa mereka menjauhkan diri daripada penyembahan berhala. Dulu zaman Nabi sembah berhala, zaman kita sembah nafsu, lebih kurang je. Maka kita kena hancurkan patung berhala tadi. Sebab tu Bilal Ibn Rabah bila berlaku pembukaan kota Mekah, dia ambil kapak, dia pun pecahkan. Ada buah nakal, ada buah kelakar pun ada. Bilal Ibn Rabah ni dia pecahkan patung-patung berhala. Jadi orang-orang yang menyembah patung berhala tak boleh buat benda dah. Masa pembukaan kota Mekah tu, akhir kali Bilal Ibn Rabah ada orang-orang seolah-olah larang, dia pun pukul. Bila pukul dia pun Allah rebah gong. Kalau Allah jatuh, itulah dia. Tu kena marah di Tuhan berhala. Bila kata gitu, bila Ibn Rabah bangun pula, pukul pula, rebah pula. Akhirnya habis. Acuh habis patung-patung berhala. Sebenarnya bukan dia nak mengkabarnya, tak ada kuasanya, tak boleh buat apa-apa pun. Takkanlah patung berhala itu Tuhan. Tak maknanya tapi kalau dia benar-benar Tuhan, dia biarkan orang binasakan dia. Tuhan apa begitu? Maknanya dihancurkan segala-galanya. Ini nak beritahu dihancurkan patung-patung berhala. Zaman kita dihancurkan berhala yang ada dalam hati kita. Hati kita ni banyak berhala sebenarnya. Berhala nafsu, dunia, makhluk, syaitan dan sebagainya. Atau dihancurkan dia agar dia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka menjauhkan diri daripada penyembahan berhala dan batu-batu serta gelombang hidup yang membinasakan, perjalanan-perjalanan kehidupan yang membinasakan, lalu dihancurkan dengan menyampaikan akidah kepada Allah. Masukkan akidah dalam hati kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.